Alhamdulillah malam ni kita dapat bersama lagi untuk kuliah Sunan Abi Daud bahagian kedua, ya. Minggu pertama dengan minggu ketiga bahagian pertama. Minggu kedua dan keempat bahagian kedua. Jadi maksud bahagian kedua tu ialah yang malam ni lah yang kita akan mulakan malam ni, iaitu kitab ke-15, Kitabul Janaiz. Itu yang kita maksudkan dengan bahagian kedua. Kita start daripada sini lah. Sebab ini sebagai sambungan kepada kuliah saya di Masjid Muhammadi, berhenti setakat ni. Yang ni belum baca lagi. Yang sebelum ni dah baca dah. Dah bincang dah. Alhamdulillah, saya nampak dengan kita buat begini lebih ramai dapat menyertai kelas ni. Yang duduk di mana-mana pun boleh mengikutinya. Mana yang mahu ikuti boleh ikuti. Perbezaannya antara yang saya mengajar di Masjid Muhammadi dahulu, saya hanya pakai kitab saja. Kitab yang saya pakai ialah ini kitab Badlul Majhud. Di sinilah yang kita akan baca malam ni. Ni kulitnya. Badlul Majhud fi halli Sunan Abi Daud. Ta'lif al-Imam al-Muhaddith al-Kabir Al-Syekh Khalil Ahmad As-Saharanfuri. Meninggal dunia 1346. Ma'a ta'liqat al-Imam al-Muhaddith Al-Syekh Muhammad Zakaria Al-Kandhlawi. 1402 meninggalnya. Kemudian ditambah pula ini cetakan terkini lah, cetakan baru ni, dengan adanya ta'liq dan i'tina' oleh Al-Ustaz Ad-Doktor Taqiyuddin An-Nadwi, murid kepada Syekh Zakaria sendiri. Dan dia ni adalah profesor di Universiti UAE. Dia banyak buat ta'liqat terhadap kitab-kitab lama karangan ulama India dan Pakistan. Dia ni banyak. Sekarang ni usaha dia disambung oleh anak dia sendiri. Namanya Dr. Waliyuddin Nadwi. Dr. Waliyuddin. Itu anak dia. Ini yang ayah ni, banyaklah khidmat dia nya. Ni kalau kita tengok kan, contohnya ni Kitabul Janaiz, boleh tengok. Yang di atas ni, ni Badlul Majhud. Iaitu, cuba kita tengok sebelah ni. Ni hadis ni, ni teks hadis. Kalau cetakan lama dia tak ada, nombor hadis pun tak ada. Nombor hadis pun tak ada. Lepas tu yang di bawah ni, ni Badlul Majhud. Kemudian yang di bawah lagi ni, ni Al-Khulasa Al-Khazraji ini Dr. Taqiyuddin Nadwi. Maulana Dr. Taqiyuddin Nadwi. Ini dah jilid ke-10 dah. Jilid ke-10 Badlul Majhud. Dulu saya pakai buku inilah. Tetapi alhamdulillah bila kita buat begini Google Meet-nya, saya nampak banyak lagi kemajuannya, kelebihannya, iaitu saya dapat buat nota. Dan nota ni, sambungan ni malam ni baru start. Semasa di Masjid Muhammad itu saya tak buat nota. Saya tak buat nota, hanya mengajar pakai kitab itu saja. Sedangkan dengan kita buat nota begini, saya boleh rujuk bukan sahaja kepada Badlul Majhud ini. Ini terlebih dahulu sebelum kita masuk bincang bab ni, saya nak bagi penjelasan sedikit sebanyaklah sebagai maklumat kepada peserta sekalian. Kalau dahulu saya hanya baca kitab Badlul Majhud ini. Itu pun terjemahan lah. Dan paling tinggi baca, adalah tempat-tempat tidak semua sekali baca, tidak. Tapi Badlul Majhud. Sekarang ni bila saya buat nota, bukan Badlul Majhud sahaja yang saya rujuk. Termasuklah lagi ni kitab Al-Manhalul Azbul Mawrud. Ni karangan ulama Mesir. Tapi dia tak sempat menyiapkannya, hanya sempat 10 jilid saja. 10 jilid saja. Ni kalau kita tengok muka depan dia,
Ni Al-Manhalul Azbul Mawrud, Syarah Sunan Al-Imam Abi Dawud. Ni Mahmud Muhammad Khattab As-Subki. Ni seorang ulama hadis di Mesir. Meninggal dunianya pada tahun 1352. Kemudian saya rujuk lagi kitab ni, Syarah Abi Dawud, Sunan Abi Dawud, karangan Ibnu Ruslan. Ini Ibnu Ruslan. Syarah Sunan Abi Dawud Ibni Ruslan. Meninggalnya 844 Hijrah. Dengan tahqiq, dengan ta'liq, banyaklah sini. Kemudian saya boleh rujuk lagi kepada Syarah Sunan Abi Dawud karangan Al-Aini. Ni Al-Aini itulah Badruddin Al-Aini, pensyarah Sahih Bukhari, Umdatul Qari itu, penulis yang sama. Dia juga ada buat syarah Sunan Abi Dawud. Dan banyak lagi, termasuklah Aunul Ma'bud. Aunul Ma'bud karangan ini bersama dengan Hasyiah Ibnul Qayyim. Ini ada 13 jilid. Kita boleh tengok di sini contohnya. Contoh kita ambil yang pertama dia. Ini semua ni dalam rujukan Aunul Ma'bud, Syarah Sunan Abi Dawud, karangan Muhammad Syamsul Haq Al-Azim Abadi, India, orang India. Dan sebenarnya dia ada buat yang lebih lengkap lagi, lebih besar lagi daripada ini, namanya Ghayatul Maqsud, Syarah Sunan Abi Dawud. Ini ringkasannya, ringkasan yang dibuatnya. Ini semua menjadi rujukan. Itu antara kelebihan lah bila saya buat nota ni, saya dalam perhatian saya semua. Begitu juga Fathul Wadud, ini syarah Sindi, tapi ini tidak besar sangat. Dia tak banyak. Ni nota sedikit. Ni Sindi ni orang Pakistan. Dulu India jugalah. Dulu masa tu belum bagi lagi India Pakistan. Ulama India lah ni. Ini pun dalam rujukan saya juga. Selain daripada tu, sajalah sebagai makluman ataupun maklumat awal kepada peserta-peserta kita, sahabat-sahabat sekalian. Ni saya banyak lagi rujuk ini dalam bahasa Urdu. Ini dalam bahasa Urdu. Macam-macam lah. Antara yang menarik menjadi rujukan sayanya, ini antaranya Sunan Abi Dawud. Ini rujukannya. Terjemahan dan ada syarah, ada takhrij hadis, apa semua ada. Kemudian ni Fadlul Ma'bud. Ini Fadlul Ma'bud. Ini pun bersama dengan Durus Matan Ma Urdu Terjemah Syarah. Dengan matan yang tepat, betul, bersama dengan terjemahan dan syarah Urdu. Syekhul Hadis Maulana Mansur Ahmad. Ini dia kitabnya. Dan banyak lagi, ini semua ni ada ni menjadi rujukan saya. Rujukan saya. Kalau dalam bahasa Urdu nanti kita akan bertemu, Abu Dawud kata qala Abu Dawud. Ini rujukan utamanya dalam bahasa Urdu. Falahu Buhbud. Falahu Buhbud. Syarah Urdu Abu Dawud. Yang ni qala Abu Dawud. Dan banyaklah, ini antara yang menarik lah, yang menarik. Baik, sekarang ni kita akan mulakan kitab ni. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul Janaiz. Babul Amrad Al-Mukaffirah Lidh-Dhunub. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق قال حدثني رجل من أهل الشام يقال له أبو منظور عن عمي قال حدثني عمي عن عامر الرامي أخي الخضر قال أبو داود قال أبو داود قال أبو داود قال النفيلي هو الخضر ولكن كذا قال إني لببلادنا إذ رفعت لنا رايات وألوية فقلت ما هذا؟ قالوا هذا لواء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته وهو تحت شجرة قد بسط له كساء وهو جالس عليه وقد اجتمع إليه أصحابه فجلست إليهم فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسقام
faqala innal mu'mina idza asabahu as-saqam thumma a'fahu Allah min kana kaffaratan lima madha min dhunubihi wa maw'izatan lahu fima yastaqbil wa innal munafiq idza marida thumma u'fiya kana kal ba'ir aqalahu ahluhu thumma arsaluhu falam yadfi kana kal ba'ir aqalahu ahluhu thumma arsaluhu falam yadri lima aqaluhu wa lam yadri lima arsaluhu faqala rajulun mimman hawlahu ya Rasulullah wa mal asqam wallahi ma maridtu qattu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qum 'anna falasta minna فبينا نحن عنده إذ أقبل رجل عليه كساء وفي يده شيء قد التف عليه فقال يا رسول الله إني لما رأيتك أقبلت إليك فبررت بغيضة الشجر فسمعت فيها أصوات الفراخ طائر فأخذتهن فوضعتهن في كسائي فجاءت أمهن فاستدارت على رأسي فكشفت لها عنهن فوقعت عليهن معهن فلففتهن بكسائي فهن أولئي معي قال ضعهن عنك فوضعتهن وأبت أمهن إلا لزومهن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه أتعجبون لرحم أم الأفراخ فراخها قالوا نعم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فوالذي بعثني بالحق لله أرحم بعباده من أم الأفراخ بفراخها يرجع بهن حتى تضعهن من حيث أخذتهن وأمهن معهن فرجع بهن. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي وإبراهيم بن مهدي المصيصي المعنى قال حدثنا أبو المليح عن محمد بن خالد قال أبو داود قال إبراهيم بن مهدي السلمي السلمي عن أبيه عن جده وكانت له صحبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن العبد إذا سبقت له من الله منزلة لم يبلغها بعمله ابتلاه الله في جسده أو في ماله أو في ولده. قال أبو داود زاد ابن نفيل ثم صبره على ذلك ثم اتفقا حتى يبلغه المنزلة التي سبقت له من الله تعالى. Itulah dua hadis di bawah bab ini. Baik, kita kembali semula ke tempat asal untuk melihat terjemahannya. Kitabul Janaiz. Bab 1, penyakit-penyakit yang menghapuskan dosa-dosa. Imam Abu Daud dengan sanadnya meriwayatkan daripada Abu Manzur. Beliau meriwayatkan kepada perawi di bawahnya iaitu Muhammad bin Ishaq daripada bapa saudaranya. Katanya, bapa saudaraku, Abu Manzur kata, bapa saudaraku meriwayatkan kepadaku daripada Amir Ar-Rami, saudara Al-Khadir. Kata Abu Dawud, menurut An-Nufaili, dia adalah Al-Khudr. Akan tetapi demikianlah ia disebut perawi, yakni Muhammad bin Salamah. Kata beliau, yakni Amir Ar-Rami, sesungguhnya aku berada di negeri sendiri. Tiba-tiba diangkat kepada kami beberapa bendera dan panji-panji. Aku bertanya, yakni bertanya orang, apa ini? Kata mereka, ini adalah bendera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku pun datang atau pergi kepadanya. Baginda sedang berada di bawah satu pokok, telah dihamparkan untuknya kain, dan baginda dalam keadaan duduk di atasnya. Para sahabatnya pula sedang mengerumuninya. Lalu aku duduk di samping mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan penyakit-penyakit. Lantas bersabda, sesungguhnya seorang mukmin apabila ditimpa penyakit, kemudian Allah menyembuhkannya, maka penyakit, yakni yang telah menimpanya itu, merupakan penghapus dosa-dosanya yang lepas dan sebagai nasihat atau peringatan baginya untuk waktu yang akan datang.
Dan sesungguhnya orang munafik apabila sakit kemudian disembuhkan, ia seperti unta yang diikat pemiliknya. Kemudian mereka melepaskannya. Ia tidak mengerti kenapa mereka mengikatnya. Dan tidak juga mengerti kenapa mereka melepaskannya. Tiba-tiba seorang laki-laki di antara yang orang-orang yang ada di sekitarnya berkata, "Wahai Rasulullah, penyakit itu apa? Demi Allah, aku belum pernah sakit sama sekali." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Bangkit dan tinggalkan kami, kerana engkau bukan dari kalangan kami." Ketika kami sedang berada di samping baginda, tiba-tiba tampil seorang laki-laki yang berselimut. Di tangannya ada sesuatu yang ditutupinya. Dia berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku bila mengetahui tentang kedatanganmu, terus datang untuk menemuimu. Dalam perjalananku melalui satu kawasan belukar, aku terdengar suara anak-anak burung di dalamnya. Aku mengambilnya dan meletakkannya di dalam selimutku ini. Ibu mereka datang dan mengitari kepalaku. Aku membuka selimutku yang menutupi anak-anaknya. Terus ia menerkam ke arah mereka dan berusaha menyelamatkan mereka. Aku pula terus menangkap dan membungkus semuanya dengan selimutku. Nah, ini semuanya ada bersamaku." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Letakkan semuanya di bawah." Maka aku meletakkan semuanya, yakni di atas tanah lah. Namun ibunya masih tetap bersama, mahu melindungi mereka. Pada ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya para sahabat dengan berkata, "Apakah kamu kagum terhadap kasih sayang ibu burung ini kepada anak-anaknya?" Mereka berkata, "Iya, wahai Rasulullah." Kemudian baginda berkata, "Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya Allah lebih sayang kepada para hambanya daripada ibu burung ini kepada anak-anaknya. Kembalikan mereka hingga engkau meletakkannya pada tempat di mana engkau telah mengambilnya bersama-sama ibu mereka." Maka laki-laki itu pun mengembalikannya, yakni seperti diarahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Abu Daud dengan sanadnya meriwayatkan daripada Abul Malih. Abul Malih meriwayatkan kepada kami, kata perawi di bawahnya, daripada Muhammad bin Khalid. Abu Daud berkata, kata Ibrahim bin Mahdi, Muhammad bin Khalid itu As-Sulami. Beliau, yakni Muhammad bin Khalid As-Sulami, meriwayatkan daripada ayahnya, daripada datuknya. Dan datuknya itu adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, ini datuk Muhammad bin Khalid, "Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seseorang hamba itu, jika telah ditakdir Allah mempunyai kedudukan yang tinggi di sisinya, sedangkan ia tidak memperolehinya dengan amalannya, maka Allah mengujinya pada jasadnya, hartanya, atau pada anaknya." Atau pada anak-anaknya pun boleh, ya? Boleh. Abu Daud berkata, Ibnu Nufail menambahkan dalam riwayatnya, kemudian Allah memberikan kesabaran kepadanya dalam menghadapi ujiannya. Kemudian lafaz, yakni riwayat kedua-dua mereka sama, yaitu sehingga Allah menyampaikannya kepada kedudukan yang telah pun ditakdirkan untuknya. Itulah dua hadis di bawah bab yang pertama, di bawah Kitabul Janaiz. Ini Kitabul Janaiz, kitab besar, ini kitab besar. Di bawah dia ada bab-bab pula. Jadi ini bab yang pertama, Babul Amrad Al-Mukaffirah Lidhunub, bab penyakit-penyakit yang menghapuskan dosa-dosa. Baik, kalau kita tengok di sini, walaupun Imam Abu Daud ni tidaklah terlalu menekankan sangat dari sudut maksud di sebalik tarjumatul bab ataupun tajuk bab yang dibuatnya, bukanlah sehebat Imam Bukhari ataupun seni sama seperti Bukhari, walaupun tidak begitu, tetapi mereka adalah orang-orang lama. Bila orang-orang lama ni dia susun kitab, dia ada maksud dia tu, dia ada kesinambungan
mengambil kira kesinambungan antara bab dengan bab itu. Tetap ada juga, sama seperti Imam Bukhari. Cuba kita tengok di sini, nota nombor 1. Ini bercerita tentang kenapa Imam Abu Daud ni buat kitab ni selepas kitab yang tersebut sebelumnya. Padahal dari sekali tengok, sekali pandang, nampak tidak ada kesesuaian. Sedangkan orang lain kalau tajuk ni dia letak di lain. Kenapa Imam Abu Daud letak di sini? Jadi tadi saya dah baca banyak dah. Saya nak minta lah salah seorang daripada peserta baca pula. Sila baca. Yang ni nota yang saya buat ini, sila baca. Silakan, siapa nak baca? Silakan. Saya baca mana? Siapa ni? Izzuddin. Izzuddin daripada mana sekarang ni? Duduk mana? Dungun. Ni duduk Besu. Besu. Asalnya Besu ke mana? Asal Dungun. Kerja Besu. Oh, kerja Besu. Silakan Izzuddin. Memang tiada kaitan secara langsung di antara kitab Al-Janaiz ini dengan kitab Al-Kharash wa Al-Fai sebelumnya. Perlulah difahami bahawa kitab Al-Kharash wa Al-Fai itu tidaklah berdiri sendiri. Ia hanyalah satu kitab lanjutan bagi Kitabul Jihad. Kesinambungan Kitabul Janaiz sebenarnya adalah dengan Kitabul Jihad dan kitab-kitab lain selepasnya, iaitu Kitab Ad-Dhahaya, yakni kitab tentang binatang korban, Kitab Al-Wasaya, yakni kitab tentang wasiat-wasiat, dan seterusnya Kitabul Faraid, yakni kitab tentang pembahagian pesaka. Memanglah terdapat kesesuaian yang sangat jelas di antara Kitabul Janaiz dengan Kitabul Jihad dan kitab-kitab yang tersebut selepasnya itu. Sebabnya ialah jihad itu seolah-olahnya merupakan semboyan bagi kematian. Ia meletakkan manusia begitu dekat dengan kematian. Manusia yang berjihad pada hakikatnya mempertaruhkan nyawanya. Kitabul Dhahaya, Kitabul Wasaya dan Kitabul Faraid juga semuanya berkaitan dengan kematian. Di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, Kitabul Janaiz terus terletak selepas Kitabus Salah. Sebabnya ialah jenazah juga disembahyangkan. Semasa hidup, semua solat perlu dikerjakan sendiri oleh orang yang beriman. Setelah mati, yakni meninggal dunia pula, tidak dapat lagi ia mengerjakannya sendiri. Sebaliknya, orang lainlah yang perlu menyembahyangkan jenazahnya. Di situlah terletaknya kesinambungan di antara dua kitab tersebut menurut Bukhari dan Muslim. Sekejap Di sini sebut Muslim ni kan. Ini jangan terkeliru sebab Imam Muslim dia tidak buat bab sendiri. Dia tidak buat bab sendiri. Dalam kitab Sahih Muslim tu, di celah-celah hadis tu dia tidak buat bab sendiri. Sebab itu kalau dalam cetakan India dan Pakistan, tajuk tu dia letak di tepi, hasyiah, bukan dalam kotak dalam tu bersama matan tu, tidak, dia letak di tepi. Sebab tajuk itu sebenarnya dibuat oleh Imam Nawawi. Tetapi kedudukan hadis-hadisnya memang begitulah. Selepas Kitabul Salah, Kitabul Janaiz. Hadisnya itu memang, cuma dia tak bubuh tajuk. Tajuk itu dibuat oleh Imam Muslim, Imam Nawawi. Kemudian orang lain yang datang yang sebelum itu dan selepas Imam Nawawi ada buat syarah Sahih Muslim lagi, mereka buat tajuk ramai daripada yang mengikut tajuk yang telah dibuat oleh Imam Nawawi itu. Tapi ramai juga daripada mereka dia tidak terikat dengan tajuk itu. Mereka buat sendiri tajuk yang mereka fikir sesuai di celah-celah hadis-hadisnya itu. Teruskan Izzuddin, teruskan. Di dalam Sunan At-Tirmizi pula kitab Al-Janaiz terletak selepas Kitabul Hajj. Dengan meletakkannya selepas Kitabul Hajj, Imam At-Tirmizi mengisyaratkan kepada maksud dan tujuan seseorang mukmin melaksanakan semua rukun Islam itu ialah untuk menghadapi hari akhirat yang bermula selepas kematiannya. Seolah-olahnya itulah bekal untuk hari kemudiannya. Menurut pengarang,
Al-Manhalu Azbul Maurud, yakni Syekh Mahmud Muhammad Al-Khattab As-Subki, meninggal pada 1352 Hijrah. Tertib yang dikemukakan ini adalah berdasarkan riwayat Al-Lu'lu'i, yakni Abu Ali Muhammad bin Ahmad bin Amr Al-Basri Al-Lu'lu'i, meninggal pada 333 Hijrah. Berdasarkan nuskhah yang dipakai oleh Al-Aini dan Al-Khattabi untuk syarah mereka, Kitabul Janaiz ini tersebut selepas Kitabus Salah, dan itu tidak berdasarkan riwayat Al-Lu'lu'i. Tertib itu lebih sesuai, memandangkan apa yang paling penting dilakukan terhadap mayat, yakni orang mati, ialah menyembahyangkan jenazahnya. Jadi menyebutnya selepas Kitabus Salah lebih sesuai. Imam Bukhari di dalam Sahihnya dan pengarang kitab fiqh juga meletakkan Kitabul Janaiz ini selepas Kitabus Salah. Itu yang tersebut di dalam ini Al-Manhalul Azbul Maurud. Itu yang tersebut dalam kitab tu. Kemudian sekadar itu dulu, tengok dulu. Jadi di sini cuba kita tengok perbahasan para ulama tu, memang mereka nampak ada kesenian juga dari segi penyusunan bab tu oleh Imam Abu Daud. Tidak kurang hebatnya daripada penyusunan Imam Bukhari dan orang-orang lain. Jadi masing-masing ada cara susun tu. Bab ni selepas bab ni, begini-begini. Tapi kalau kita tengok berdasarkan ini nuskhah Al-Lu'lu'i ni, dia Kitabul Janaiz ni terletak selepas daripada Kitabul Kharaj wal Fai. Sebelum ni Kitabul Kharaj wal Fai. Jadi nampak kurang sesuai apa kena dengan kharaj dan fai tu, cukai tu. Lepas tu ni kitab jenazah. Perlu kita kena faham, kita kena faham bahawa Kitabul Kharaj wal Fai itu sebenarnya bukan satu kitab yang berdiri sendiri. Kitab yang berasingan terus daripada kitab yang lain, tidak. Ia hanya satu kitab lanjutan bagi Kitabul Jihad. Jadi kalau kita nak tengok kesesuaian munasabah di antara Kitabul Janaiz, kita tak boleh tengok kesesuaian yang munasabahnya dengan Kitabul Kharaj wal Fai. Tetapi kita kena tengok kesesuaiannya dengan kitab sebelum itu. Yang mana Kitabul Kharaj wal Fai itu adalah sebahagian daripadanya. Sebahagian, satu cabang, satu ranting daripadanya. Jadi kitab yang sebenarnya berada sebelum Kitabul Janaiz ini ialah Kitabul Jihad. Jadi kalau kita tengok munasabah di antara Kitabul Janaiz dengan Kitabul Jihad itu, dia lepas pada Kitabul Jihad dia ada lagi Kitabul Dhahaya, Kitabul Wasaya, Kitabul Faraid. Lepas tu baru Kitabul Kharaj, Kitabul Fai. Kitabul Kharaj, Kitabul Fai. Jadi ini semua ni daripada Kitabul Jihad dan seterusnya ni semua ada kaitan dengan mati. Ada kaitan dengan mati. Jihad bermakna terlalu terdedah orang yang berjihad itu kepada kematian. Mungkin saja ia mati bila pergi berjihad. Kitab Dhahaya, kurban. Ini kurban ni pun kurban binatang, mati juga binatang. Mana untuk berjihad kita perlu berkorban. Perlu ada latihan korban itu. Tengok darah tu. Tidak pening, kita tengok tu pening rebah. Nak pergi perang macam mana? Nak berjihad macam mana? Sebab tu Imam Abu Daud letak kitab tu, Kitabul Dhahaya. Mana nak dia nak highlight di sini kepada hikmah kurban itu. Apa hikmah kurban itu? Yang kita kurban pada hari raya kurban itu. Apa hikmah? Salah satunya sebenarnya menyiapkan diri untuk jihad. Jadi nak berjihad macam mana, tengok darah orang. Darah lembu pun pening dah, rebah dah. Itu. Tapi kok mana-mana pun ada kematian juga di situ. Tidak kita mati, binatang kurban tu mati. Jadi begitu juga dalam jihad ni sebenarnya dia ada kaitan yang rapat dengan kurban itu, pengorbanan itu. Kita sanggup mati pergi berjihad supaya apa? Supaya umat kemudian, bangsa kita yang kemudian ni hidup senang.
anak cucu kita ni bahagia, hidup senang. Itu jihad hakikatnya. Pengorbanan ada kaitan rapat antara kitabul jihad dengan kitabul dhahaya. Kalau kita sanggup mengorbankan diri kita, anak cucu kita akan senang. Kalau tidak, kita akan tengok bukan lembu yang disembelih di hadapan kita, tapi anak kita, cucu kita. Kamu fikir sendirilah. Oh, cara dia tu kan, inilah seni hadis. Seni yang terdapat di dalam kitab-kitab hadis. Yang mana kalau kita tak belajar, tak belajar dengan guru-guru dia yang sepatutnya tak bertemu benda ni. Sebab saya nak cerita pengalaman. Saya pun belajar hadis juga dekat Malaysia ni dulu sebelum pergi luar negara. Memang tawar sebenarnya. Hambar. Tak ada kemanisannya. Sebab apa? Hanya semata-mata terjemah. Gitu ya belajar hadis. Orang tak nampak hadis ni satu bidang yang sangat istimewa, sangat luas, sangat halus, kajian yang teliti. Orang tak nampak begitu. Kalau kita belajar di sini lah. Ini saya ni jadi berfikiran begini ni sebab saya pula tidak belajar di sini. Seterusnya saya belajar di lain. Di lubuk dia, bila di lubuk dia tu kan, banyak benar lah kita dapat. Tapi tidak semua orang pergi ke lubuk dia dapat juga ya. Tak mesti juga. Itu terpulang kepada masing-masing lah. Cuba tengok. Lepas tu kitabul wasaya. Wasiat ni apa ni? Orang nak mati ni wasiat-wasiat ni. Nak mati. Kitabul faraid. Faraid ni berkait dengan orang mati juga, barulah dibagi pusaka harta dia. Wasiat dengan faraid ni rapat tu. Jadi di situ kesesuaiannya sebenarnya kitabul janaiz ini dengan kitab sebelumnya. Jangan kita tengok kitab yang paling dekat dengan dia sebelumnya, iaitu kitabul kharaj wal faid. Jangan. Sedangkan kitabul kharaj wal faid itu dia pun macam cabang lah kepada kitabul jihad. Sebab daripada berjihad itulah dapat faid, dapat apa semua, kharaj, apa semua tu. Cukai kepada orang-orang kafir yang kita telah takluk tanah air dia tu. Kalau dia nak mengusahakan tanah dia tu boleh. Kerajaan Islam boleh bagi kepada dia dengan cara dia bagi kharaj, cukai kepada pihak kerajaan. Begitu. Mana ada kaitan dengan kitabul jihad itu sebenarnya. Itu bendanya. Baik. Jadi nampak jelas lah di situ kalau kita tengok gitu. Kalau kita tengok dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, kitabul janaiz ini dia selepas kitabul salah terus kitabul janaiz. Kenapa begitu? Secara susun dia. Padahalnya salah itu rukun Islam. Sebutlah dulu zakat ke, puasa ke, tak ada. Terus selepas salat itu terus kitabul janaiz. Begitu Imam Bukhari dan Imam Muslim buat. Imam Muslim tu maksudnya bukanlah tajuk dia buat ya, tapi dari segi hadis-hadis tu. Hadis-hadis tu begitulah. Hadis-hadis yang sesuai dengan kitabul janaiz selepas hadis-hadis yang berkenaan dengan kitabus salat. Sebab apa perkaitannya? Kalau begitu pun dia juga. Sebab apa Imam Bukhari, orang lain lagi dia fikir setelah mati, yang ni meninggal dunia pula, tidak dapat, kalau masa hidup ni dia boleh semayang sendiri, dia kena semayang sendiri. Semayang ni macam-macam semayang yang dalam di bawah kitabus salat, macam-macam semayang. Ada yang fardunya, ada yang sunatnya, sudah bincang di situ. Jadi semayang ni buat sendiri kan, orang lain tak boleh ganti, bukan seperti puasa ke. Adalah juga khilafnya, semayang ni orang lain tak boleh ganti. Dia buat sendiri. Haji ke orang lain boleh buat juga kalau kita keuzuran misalnya. Adalah juga. Boleh ganti. Tapi semayang ni tak boleh. Itu semasa hidup. Bila seseorang tu mati, semayang tu masih kena lagi. Ada lagi. Orang panggil semayang kepada orang mati. Semayang jenazah. Tapi ini tidak dilakukan oleh orang tu sendiri. Dia tak mampu, dia tak boleh dah. Dia dah mati dah. Tapi nak ceritanya semayang ni, rapat dengan orang Muslim ni semasa hidupnya dan selepas mati, apa yang paling utama dilakukan terhadap orang yang mati? Semayang lah. Situ. Jenazah dia. Kitabul janaiz. Menyiapkan jenazah dia. Macam mana cara kita nak urus jenazah dia. Dan hak paling penting di antaranya ialah kita bersolat. Menyembahyangkan jenazahnya. Jadi di situ letak kesinambungan di antara
kitabus salah dengan kitabul janaiz. Sebab dalam kitabul janaiz itu bahagian yang terpenting daripadanya ialah sembahyang jenazah. Itu kalau kita tengok cara Imam Bukhari dan Muslim susun. Di dalam Sunan Tirmizi pula, kitabul janaiz terletak selepas kitabul haj. Dengan meletaknya selepas kitabul haj, maknanya habis dalam rukun Islam tu. Kitabul salah, kitabul siam, kitabul zakat. Lepas tu kitabul haj. Mana habis dalam rukun Islam tu telah buat kan. Imam Tirmizi baru letak kitabul janaiz. Selepas itu. Jadi masing-masing cara susun tu kan dia ada cara dia sendiri. Ada dia fikir cara dia sendiri. Ada hikmatnya bagi dia. Sepatutnya duduk sini. Cara susun tu cara memang orang yang bijaksana. Bukan calang-calang orang nak tulis kitab tu. Seolah-olahnya jadi dia telah melaksanakan semua rukun Islam. Iaitu untuk apa buat semua tu? Kita bersembahyang, kita berzakat, kita berpuasa, kita buat haji untuk menghadapi hari akhirat yang bermula selepas kematiannya. Jadi seolah-olahnya itulah bekal untuk hari kemudiannya. Jadi sampai dah ni masa kitabul janaiz sesuai lah. Dia mula mati dah ni. Mula mati ni mula nampak lah semua tu. Apa yang dia buat tu. Solat ke apa, ke zakat, ke haji ke apa, ke sebelum tu. Nampak lah. Pahala dia ke apa ke nampak. Baru dapat. Baru nampak. Bila nampak? Bila mati. Jadi itu sebab Imam Tirmizi letak situ. Menurut pengarang Al-Manhalul Azbul Mawrud yang saya tunjuk tadi ni, ni Al-Manhalul Azbul Mawrud. Dia kata tertib yang dikemukakan ini adalah berdasarkan riwayat Al-Lu'lu'i. Ni tertib yang kitab yang kita pakai sekarang ni. Kita pakai sekarang ni. Nombornya, nombor hadis, ni nombor tajuk dia, tajuk bab, lepas tu ni nombor hadisnya 3089. Macam ni cara susunan ini kata dia berdasarkan riwayat Al-Lu'lu'i. Siapa? Al-Lu'lu'i itu Abu Ali Muhammad bin Ahmad bin Amr Al-Basri Al-Lu'lu'i, anak murid kepada Imam Abu Dawud. Berdasarkan nuskha riwayat dia. Berdasarkan nuskha yang dipakai oleh Al-Aini dan Al-Khattabi untuk syarah mereka, kitab Al-Janaiz ini tersebut selepas kitabus salah. Maknanya seperti Imam Bukhari buat, seperti Imam Muslim buat. Duduk di situ kitabul Janaiz ini. Jadi tertibnya lain. Dan itu tidak berdasarkan riwayat Al-Lu'lu'i, kata dia. Itu bukan riwayat Al-Lu'lu'i, bukan macam tu. Riwayat Al-Lu'lu'i, kitabul Janaiz ini duduk di sini. Di tempat yang kita baca sekarang ni lah. Mengikut dia, tertib kalau terletak selepas daripada kitabul salah itu lebih sesuai. Memandangkan apa yang paling penting dilakukan terhadap mayat orang mati ialah menyembahyangkan jenazahnya. Jadi menyebutkannya selepas kitabul salah lebih sesuai. Lepas tu dia sebut Imam Bukhari di dalam sahihnya dan pengarang-pengarang kitab-kitab fiqh juga meletakkan kitabul janaiz ini selepas kitabus salah. Dia sebut begitu ya. Jadi kita cuba tengok di sini. Ini yang dia sebut. Wa fi aktsarin nusakh ta'khirul janaiz an kitabil kharaj wa hiya riwayatul lu'lu'i wa fi nuskhatil 'aini wal khattabi dzakaraha 'aqiba as-salah wa hiya riwayatu ghairil lu'lu'i wa hiya al-aula li'anna alladhi yuf'alu bil mayyit ahammuhu as-salatu 'alayhi fakana dhikruha 'aqiba as-salah ansab fakana dhikruha 'aqiba as-salati ansaba wa sani'ul Bukhari wa kutubul fiqh ala dhalik. Itu yang saya sebut tadi, di sini ambilnya. Tapi kan di sini sedikit saja. Macam mana jadi panjang ni pula? Nota tajuk ni. Sebab saya tidak ambil di situ saja. Kalau kita tengok, cuba tengok. Kita tengok Badlul Majhud. Ni Badlul Majhud. Di sini pun tak ada panjang. Ni saja. Ni duk bahas tentang luah dari segi janaiz itu, jamak kepada apa, itu duduk bincang itu. Lepas tu kesesuaian, dia sebut kesesuaian dan munasabah di antara kitabul janaiz dengan kitab sebelumnya, iaitu kitabul kharaj wal fai' wal imarah ba'idah, kata dia, agak jauh.
tak ada nampak kesesuaian. Walakin yumkin an yuqal, tapi boleh kita kata mungkin Imam Abu Daud bermaksud begini. Innal musannif lamma dzakara fi akhir al-kitab bab nabsh al-qubur al-'adiyah nasaba an yadhkura ba'dahu kitabul janaiz. Jadi ini saya tak ambil. Ini pandangan dia. Boleh jadi kalau kita nak kaitkan dengan kitabul janaiz, sebab sebelum ni, bab yang terakhir sebelum ni, kitabul kharaj itu, dia bab ni, dia berkait dengan kubur. Jadi sesuailah kalau selepas tu disebutkan kitabul janaiz. Sebab saya rasa kurang sesuai di situ. Kalau kita nak kait begitu. Ataupun dikatakan begini. Musannif sebut kitabul jihad. Kemudian dia sebut kitabul dhahaya, kemudian wasaya, kemudian kitabul faraid. Ini semua ni kitab-kitab ni ada kaitannya dengan kematian. Lalu dia sebutlah kitabul janaiz selepasnya. Ini lebih sesuai. Itulah yang saya sebut tadi. Tetapi apa sebab Imam Abu Daud masukkan kitabul kharaj, al-faid, al-imarah di antara dua bab itu? Sebab kata dia masih ada kaitannya dengan kitabul jihad. Jadi sebutkan kitabul janaiz di sini dari sudut kesesuaiannya dengan kitabul jihad yang sebelum itu. Kitabul dhahaya, kitabul faraid. Bukan semata-mata mengambil kira kitabul kharaj dan al-faid dan imarah yang terdekat sebelum ini. Bukan itu kata dia. Tapi ini pandangan dia. Kalau saya nak tunjuk lagi tempat rujukan saya di sini ni Ad-Durrul Mandud. Di sini banyak juga saya perhatikan, menarik juga, dan di sini menjadi perhatian saya juga ni. Cuba tengok ni. Awalul Kitabul Janaiz, dia terangkan perkaitan bab ni dengan bab sebelumnya. Tapi saya tidak ambil semua, saya ambil mana-mana yang saya fikir sesuai. Ini dalam bahasa Urdu. Ini kelebihan saya nak sebut kepada sahabat-sahabat sekalian yang ikut serta dalam kelas kita malam ni. Ini kelebihan yang saya nampak ulama-ulama India dan Pakistan bila mengajar hadis, dia sebutkan. Bila setiap bab dia sebut apa kaitan bab ni dengan bab sebelumnya. Dan benda ini kalau kita tengok dalam syarah-syarah Arab yang lama-lama, yang baru pun tak ada sangat benda tu. Itu keistimewaan mereka. Kelebihan mereka. Sebab itu mereka sangat masyhur dalam bidang hadis. Benda-benda beginilah. Cuba tengok ni dalam syarah, dalam bahasa Urdu ni pun dia ada bincang ni. Cumanya salat janazah tu bila disyariatkan dalam kitab Aujazul Masalik tahun yang pertama itu saya tak ambil lah, bukan semua ambil lah. Lepas tu dia cerita tentang kitab Badlul Majhud itu sampai di sini, bila dia tulis start pergi ke Madinah tu, Syekh ni tulis di Madinah dengan niat nak menyempurnakan kitab dia pergi di sana. Ini tarikh ini semua dia sebut sini. Tapi itu tidak perlu kepada kita, tidak perlu. Cumanya kalau orang yang boleh baca sendiri, dia dapat maklumat yang lebih lah tentang apa yang dilakukan oleh pengarang Badlul Majhud itu. Ini antaranya. Cuma bila dia sebut tadi Al-Lu'lu'i, dia ni Syekh Muhammad Khattab As-Subki, tertib ni kata dia, tertib ni adalah berdasarkan riwayat Al-Lu'lu'i. Siapa Al-Lu'lu'i ni? Lu'lu'i ni anak murid utama Imam Abu Daud. Baik. Walaupun itu insya-Allah kita akan bincang tentang kitab Abu Daud, kitab Sunan Abi Daud. Nanti akan datang, iaitu pada minggu ketiga insya-Allah nanti. Ini minggu kedua. Jadi di sini kalau saya nak tunjuklah sekadar tempat-tempat yang menjadi rujukan saya. Ini antaranya. Nuskah Sunan Abi Daud. Ini juga ditulis oleh Syekhul Hadis yang mengarang kitab Kashful Bari. Tapi itu kita akan bincang panjang nantilah bila kita bincangkan tentang kitab Abu Daud. Sebelum ni kita bincangkan tentang sejarah Abu Daud tu. Nanti kita akan bincangkan tentang kitab dia tu. Dari segi nuskhahnya, dari segi macam-macam lagi lah. Jadi kata dia di sini berdasarkan Shah Abdul Aziz, dia kata nuskhah utama kitab Sunan Abi Daud ni ada 3. Itu yang masyhurnya. Di sebelah negara-negara timur dipanggil Masyariqah. Kalau sebelah barat tu Magharibah. Magharibah ni sebelah Mesir, Algeria, Morocco,
dan Spanyol zaman dahulu, itu Magharibah dia panggil. Masyariqah ni, inilah sebelah Samarkand, sebelah Bukhara, sebelah Khurasan, ini semua ni, ni Masyariqah dia panggil. Di negeri-negeri sebelah timur, masyhur nuskhah lu'lu'i. Ada sebut. Siapa dia ni? Abu Ali Muhammad bin Ahmad bin Amar Al-Basri Al-Lu'lu'i. Nuskhah dia lah yang masyhur. Dia ni berkhidmat kepada guru dia, Imam Abu Daud, selama 20 tahun. Duduk menghadap Imam Abu Daud. Kenapa orang utamakan nuskhah dia? Riwayat dia. Dan disebut dia ni sebagai Warraq Abu Daud. Warraq ni, dia tulis nombor 3 di bawah ni. Warraq tu, menurut lughah Ahlul Basrah, ialah orang yang membaca untuk orang ramai. Mana tu guru dia duduk diamnya. Imam Abu Daud tu saya suruh baca. Macam sekarang ni Izzuddin baca ni lah. Itu dipanggil Warraq dalam istilah Ahlul Basrah. Dalam istilah orang lain, Warraq ni macam lain pula makna dia. Maknanya penyalin kitab tu untuk disebarkan. Ni dalam, sebab mereka ni semuanya, Imam Abu Daud dengan anak-anak murid dia duduk di Basrah. Dan di situlah ramai murid dia. Jadi Al-Lu'lu'i ni dia Warraq Imam Abu Daud. Dan dia meninggal dunia pada tahun 333. Baik, kalau nuskhah sebelah barat, dia terkenal dengan nuskhah Ibnu Dasah. Nuskhah Ibnu Dasah, iaitu Abu Bakar Muhammad bin Bakr bin Muhammad Al-Basri. Meninggal dunia pada tahun 346. Nuskhah yang ketiga ialah nuskhah Ibnul A'rabi. Nama penuhnya Abu Sa'id Ahmad bin Muhammad bin Ziyad Al-Basri. Lahir pada tahun 240, meninggal pada tahun 340, meninggal dunia. Jadi nuskhah Abu Ali Al-Lu'lu'i dianggap nuskhah yang paling sahih. Kenapa? Satu, dia belajar lama dengan Imam Abu Daud, dia tak tinggal Abu Daud. Lepas tu pada tahun 275, kali terakhir Imam Abu Daud mengimlakkan Sunan Abi Daud tu di hadapan anak-anak murid dia. Mengimlak ni dia baca, dia pegang buku dia baca. Anak murid salin. Pada ketika itu dia ada juga Lu'lu'i ni. Ibnul A'rabi pula, nuskhah dia tu banyak kurang. Kitabul Fitan, Kitabul Malahim, Kitabul Huruf dan sebahagian daripada Kitabul Libas tidak ada di dalam tu. Sebab itu Imam Zahabi kata tentang dia nukilkan kata-kata Al-Lu'lu'i begini, wa ziyadat allati fi riwayat Ibn Dasah hadafaha Abu Dawud akhiran li amri ra'yihi, mungkin li amrin ra'ahu, boleh fil isnad. Tambahan-tambahan yang terdapat di dalam riwayat Ibnu Dasah itu akhirnya dibuang oleh Imam Abu Daud kerana pendapat dia tentang sanad dia adalah dia tidak puas hati, jadi dia buang. Jadi ini menunjukkan dalam nuskhah Ibnu Dasah tu ada lebih riwayat-riwayat tertentu berbanding nuskhah riwayat Lu'lu'i ini, ada sedikit. Yang sebenarnya perbezaan di antara dua nuskhah ni perbezaan dari segi dulu kemudian saja. Ni letak dulu, ni letak kemudian, di situ saja lebih banyaknya. Kemudian selain daripada yang tiga tu, yang masyhur itu ada banyak lagi perawi-perawi kitab Sunan Abu Daud ini. Termasuk dalam senarainya antaranya ialah Abu Tayyib Ahmad bin Ibrahim. Ni lepas tu ni lagi ni semua ni ni Ishaq bin Musa Ar-Ramli, ini pun Warraq Abu Daud juga. Dan ini ni antara orang-orang yang menyalin kitab Imam Abu Daud dan nuskhahnya tersebar ke dunia ini, seluruh dunia. Tetapi yang paling masyhur antaranya ialah nuskhah Al-Lu'lu'i. Ini cerita Lu'lu'i ni. Ni cerita Lu'lu'i. Baik, walau bagaimanapun pengarang Al-Manhal itu maksudnya inilah. Dia kata yang lebih sesuainya berdasarkan nuskhah orang lain, bukan Lu'lu'i. Yang lebih sesuainya Kitabul Janaiz ini terletak selepas daripada Kitabus Salah. Tapi itu pendapat dia. Kalau nuskhah Lu'lu'i memang begini kedudukannya, tertibnya memang begini. Itu benda yang kita kena faham, kena tahu serba sikit dahulu sebelum kita masuk mempelajari kitab Abu Daud seterusnya. Tadi Izzuddin baca kan? Izzuddin teruskan. Boleh lagi baca? Boleh? Teruskan. Boleh.
Janais adalah kata jamak bagi perkataan janazah. Perkataan janazah itu pula dibaca jimnya dengan fathah, yakni baris atas, dan juga kasrah, yakni baris bawah. Menurut setengah ahli bahasa Arab, dengan fathah jim, ia bererti mayat, yakni orang mati. Dengan kasrah jim pula, ia bererti keranda. Sementara sesetengah mereka, yakni ahli bahasa pula, menterbalikkan erti yang tersebut tadi. Dengan fathah jim, ia bererti keranda. Dengan kasrah jim pula, ia bererti mayat. Jadi apa ni, kalau kita kata jenazah tu dengan makna keranda lah, maksudnya keranda yang ada mayat di atasnya. Itu yang dikatakan jenazah. Atau jenazah, dia ada dua pendapat yang berbeza ahli bahasa tu, macam kita sebut tadi lah. Ada yang kata begini dengan makna ni terbalik, ada begitu. Jadi kalau keranda tu saja dipanggil nash atau sarir. Jenazah ni kalau kita pakai dengan makna keranda lah, keranda yang ada mayat di atasnya. Itu detail dia lah. Di sini dia sebut ringkas begitu ya. Teruskan lagi. Perkataan janazah itu berpunca daripada masdarnya jans, daripada daripada bab daraba. Bila Maksudnya orang yang mengaji saraf ni, dia tahulah bila sebut bab daraba, dia tahu. Kalau dalam kitab Matnul Bina wal Asas itu bab kedua. Setengah-setengah tu orang sebut bab kedua. Tapi kadang-kadang sebut bab kedua, ketiga ni dia tidak sama pula kitab. Kalau kitab Matnul Bina wal Asas tu memang bab kedua. Tapi kalau sebut bab darabah senang, ikutlah duduk nombor 3 ke bab ketiga ke nombor bab 2, bab pertama pun tak kira lah. Maknanya ain fi'il madhi bagi di atas, ain fi'il mudhari' bagi di bawah. Darabah yadribu, jalasa yajlisu, janazah yajnizu, begitu. Bukan yajnuzu, bukan. Teruskan. Maksudnya ialah menutup. Boleh juga kata masdarnya itu dipakai dengan erti isim maf'ulnya, majnuz, yang bererti mastur, yakni yang ditutupi. Ini kerana orang mati itu selayaknya ditutupi sesuai dengan arahan Rasulullah SAW, supaya mayat ditutupi setelah ia menghembuskan nafas terakhirnya. Mendedahkan muka mayat tanpa keperluan juga tidak sopan. Malah semasa memandikannya juga auratnya perlu ditutupi dengan sempurna. Itu sebab dinamakan janazah. Kalau kita pakai jans itu, janazah itu dengan makna majnuz atau mastur, kenapa pula sesuai dari sudut tadilah. Kita tak boleh dedahkan. Yang seeloknya, yang Nabi ajarnya, tutup. Mukanya pun tutup jenazah itu. Kecuali kalau nak tengok misalnya, buka lah. Dalam keadaan biasa tu tutup. Aurat dia pun kata dia mandi, dia tak sedar, dia tidak boleh bergerak pun tak boleh ditengok. Tetap kena tutup juga aurat dia. Jadi itu makna jans itu dengan makna tutup itu, di situ juga ada kesesuaiannya. Baik. Seterusnya kita pergi kepada babul amrad al-mukaffirah lidhunub. Bab penyakit-penyakit yang menghapuskan dosa-dosa. Dia buat bab mu'allaq begitu. Ni sama seperti Imam Bukhari juga. Kadang-kadang dia buat tajuk tu tergantung. Jadi bab penyakit-penyakit yang menghapuskan dosa-dosa. Maksudnya inilah tempatnya. Jadi kalau nak tahu penyakit-penyakit ni boleh menghapuskan dosa-dosa, maka inilah tempatnya. Tengoklah di sini. Jadi takdirnya babul amrad al-mukaffirah lidhunub hadha mahalluhu. Itu takdirnya. Kepada orang yang biasa dengan kitab ni, dia kena tahulah takdir-takdir tu. Di sini saya tak buat ada nota tu. Babu tu jadi apa, jadi mubtada. Bermakna kalau kita kata hadha mahalluhu, jumlah hadha mahalluhu mubtada khabar itu pula jadi khabar kepada babu. Dia buang khabar kepada babu itu. Kalau disebut khabar babu tu jelaslah. Babul amrad al-mukaffirah lidhunub
hadza mahalluhu, inilah tempatnya. Atau kalau kita kata babu tu jadi khabar bagi mubtada yang mahdzuf, jadi kita kata hadza babul amrad al mukaffirah lidhunub, ini adalah bab penyakit-penyakit, bab tentang penyakit-penyakit yang mengkafaratkan atau menghapuskan, menutup. Asal makna kafarah tu tutup, menutup dosa-dosa. Jadi menghapuskan maksudnya dosa-dosa. Adakah semua penyakit itu menghapuskan dosa? Jadi tanda tanya. Jadi nak ceritanya di sini, ini adalah bab penyakit-penyakit yang menghapuskan dosa. Penyakit yang boleh menghapuskan dosa ni yang macam mana? Tengok bab ni. Itu maksudnya. Bukan semua penyakit itu menghapuskan dosa. Orang kafir sakit, tak hapus dosa dia. Orang kafir. Ni khusus dengan orang Islam. Orang Islam pun semua orang Islam kah? Tidak juga. Jadi kena tengok bab ni. Kena tengok bab ni. Itu maksudnya. Jadi asal mukaffirah daripada kafarah. Kafarah daripada kafarah. Kafarah yakfuru kufran. Kufur itu apa makna? Kafir. Isim fa'ilnya kafir. Kenapakah orang kafir itu dinamakan kafir? Kerana dia tutup nikmat Tuhan. Nikmat Tuhan dia tutup. Dia tutup. Sebab itu dikatakan kafir. Dia tudung. Macam kalau pasir, ada kambus, timbus dengan pasir. Tak bagi nampak. Jadi dari segi cara mereka tu beribadat kepada patung-patung, tunduk semua patung, seolah itu yang bagi segala nikmat. Tuhan yang sebenarnya bagi dia tutup. Sebab itu dipanggil kafir. Kafarah, asal makna dia penutup lah. Yang menutup dengan sempurna. Jadi tak nampak dah bila kita tutup. Jadi saya selalu bila baca hadis-hadis macam ni kan, bab macam ni ataupun bertemu hadis yang menyebutkan perkataan kafarah ni, saya teringat. Sekarang ni kita tak guna dah. Tapi sempat guna mungkinlah. Yang berumur macam saya ni sempat guna. Dulu kan apa ni kita panggil liquid paper tu kan. Liquid paper tu bila kita tersalah tulis, kita bukan hapuskan. Kalau apa dia ni roba tu, roba yang kita sebut roba tu, apa ni pemadam getah tu. Apa kita panggil? Apa dia bahasa kita? Mimhah. Dalam bentuk budak-budak pergi sekolah kan bawa. Kalau tulis dengan pensel boleh sapu tu. Itu makna menghapuskan. Jadi dosa ni sapu gitu pun ada, tutup pun ada. Sama seperti yang kita tulis itu, ada kalanya boleh kita sapu dengan raba tadi ataupun kita tutup. Tutup. Tutup dia tak nampak juga. Kalau kita photostat dia tak nampak dah. Tak ada tu. Itu makna tutup. Jadi dua-dua tu maknanya ada di bawah tu tapi tak nampak sebab ditutup. Kafarah ni begitulah. Besok bila Allah SWT tunjuk kejahatan-kejahatan kita tu, banyak daripadanya tertutup itu. Macam sensor lah. Dia hapuskan bahagian tu. Kita takut tunjuk yang tu yang malu depan orang ramai. Tiba-tiba tak tunjuk. Rupanya dia potong di situ. Jadi cara nak buang ni kan macam kita sekarang ni. Kita potong. Potong jadi buang. Lepas tu kita sambung semula. Setakat yang ada. Yang kita tulis sebelum ni kita potong. Itu pun cara juga. Macam-macam cara Allah SWT nak menghapuskan dosa. Yang sebenarnya nak tutup. Tak bagi nampak. Itu maksudnya. Baik. Kita ada nota nombor 2 di sini. Sila baca. Siapa ada nak baca? Saya Maulana. Siapa ni? Arsyad Maulana. Arsyad. Silakan Arsyad. Silakan. Nombor 2. Ya. Oleh kerana penyakit-penyakit merupakan mukaddimah atau pendahuluan bagi kematian, maka wajarlah kitab Al-Janaiz dimulakan dengannya. Apakah penyakit-penyakit menghapuskan dosa-dosa semua manusia? Tajuk bab ini bersama hadis di bawahnya menjawab bahawa tidak. Ia hanya menghapuskan dosa orang-orang mukmin yang bersifat dengan beberapa sifat tertentu sahaja. Iaitu 1. Sabar atas ujian berupa penyakit yang menimpanya.
Dua, percaya bahawa penghapusan dosa itu berlaku hanya dengan rahmat Allah semata-mata. Ya. Tiga, tidak menyertakan keresahan dan kegelisahannya. Hmm. Empat, penyakit yang menimpanya menjadi pengajaran kepadanya dan mengisahkannya dalam menghadapi kehidupan selepas itu. Ya. Dan lima, tidak merungut-rungut dan berleter-leter membayangkan ketiadaan redanya dan qada dan kadar Allah Subhanahu Wa Taala. Itu. Jadi bila ada yang ni, memang penyakit itu memang menjadi kafar bagi dosa-dosa seseorang mukmin itu. Dia kena ada yang ni. Kalau kita perhati hadis-hadis, sama ada hadis yang dibawa oleh Imam Abu Daud ini ataupun hadis-hadis lain lah yang sesuai masuk di bawah bab ni, maka kesimpulannya dapat kita ambil dia ada benda-benda ni. Bila ada sifat-sifat ni, ciri-ciri ni, barulah dosa itu terhapus ataupun terpadam ataupun tertutup, gitu. Bila ada ini, jadi kesesuaiannya Imam Abu Daud bawakan hadis penyakit ni menghapuskan dosa. Jadi nak cerita kepada kita sebagai penyakit ni macam pendahuluan, macam isyarat lah, lampu isyarat kepada kita, kepada kematian. Kena beringat tu kalau sakit. Jangan duduk leka terus. Sakit tu sebagai peringatan daripada Allah kepada mati. Jadi di sini munasabahlah kalau Imam Abu Daud mula-mula sekali di dalam kitab, di bawah Kitabul Janaiz ni, dia mulakan dengan penyakit-penyakit. Jadi biarlah kalau kita sakit, kalau kita apa pun, biar betul-betul sakit kita tu menghapuskan dosa kita. Tidak sia-sia. Sakit-sakit dah. Lepas tu kalau tak kena gaya, boleh dosa lagi. Kalau tak kena gaya. Padahal kita tidak boleh ubah dah. Kita tetap sakit situ. Tempik macam mana pun. Kita bertempik macam mana pun, tak hilang dah sakit kita tu. Kena tanggung. Lebih baik kita menyerah. Menyerahlah ke mana? Redha. Redha dengan apa yang ditakdirkan oleh Allah kepada kita. Redha. Dengan begitu, hapus dosa kita. Itu satu kelebihan juga. Bukan kata sakit ni semata-mata macam balak. Tidak. Dia setiap waktu Tuhan bagi kepada kita tu, dia balik kita nampak dia tu macam bencana, sebenarnya ada kebaikan. Khususnya kepada orang-orang mukmin, maka segala-galanya mendatangkan pahala kalau kena gaya. Kalau kena gaya, tak kena gaya tak jadi. Mukmin pun. Kafir tu lagi jauh. Jadi kena ada benda-benda ni. Kena ada benda-benda ni. Baik. Seterusnya baru kita pergi kepada hadis. Hadisnya tadi kita dah baca, dan terjemahannya pun dah baca juga. Cuma saya nak ringkas, saya sebut macam tadilah. Begitulah seterusnya. Kalau kita nak ringkas, tak mau sebutlah semua sanad dia, kita kata dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada, kita sebut perawi di atas sekali, Amir Ar-Rami misalnya, saudara Al-Khadir. Itu dia, Amir Ar-Rami. Kita terus kata begitu. Kalau kita nak sebut tiap-tiap satu sanad ni pun boleh. Abdullah bin Muhammad Al-Nufaili meriwayatkan kepada kami, katanya Muhammad bin Salamah, dan seterusnya boleh. Begitu pun boleh. Jadi meriwayatkan kepada kami daripada Muhammad bin Ishaq, katanya ada seorang lelaki dari Syam yang dipanggil Abu Manzur, meriwayatkan kepadaku daripada bapa saudaranya, katanya, dan seterusnya. Jadi di sini kita ada nota 3. Nota 3. Ni siapa nak baca pula ni? Silakan. Kita gile-gile lah, tak penat sangat kan? Saya insya-Allah. Siapa ni? Muhsin dari Kuala Lumpur. daripada- Pertama kali sertai ini Ustaz. Oh gitu. Silakan. Okey. Kata Hafiz Ibn Hajar di dalam Tahdhibut Tahdhib, Amir Ar-Rami tanpa ya di akhirnya, itu kalimah Rami itu tanpa ya. Kata setengah ulama, Ar-Rami dengan ada ya di akhirnya. Beliau, yakni Ar-Rami ini, Amir Ar-Rami ini adalah saudara Al-Khudr bin Muharib, terbilang sebagai salah seorang sahabat.
beliau meriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis ini, innal mu'mina idza btuliya thumma afahu Allah kana kafaratan lidhunubihi, hingga akhir hadis. Ya. Di dalam Isabah pula beliau berkata, Amir Ar-Rami, saudara Khudr Al-Muharibi daripada anak Malik bin Mutaharrif bin Khalaf bin Mutarrif bin Khalaf bin Muharib, dikatakan kepada anak Malik Al-Khudur kerana warna kulitnya sangat gelap. Amir seorang pemanah yang handal, kerana itulah beliau digelar dengan Ar-Rami. Beliau juga seorang penyair. Itu tentang perawi utama kita hari ini, iaitu Amir Ar-Rami. Ada yang tulis gini tanpa ya, ada yang dengan ya. Jadi itu tak kisahlah, tapi orang yang sama. Amir Ar-Rami. Amir Ar-Rami ni, dia ni siapa? Saudara Al-Khadir. Ada sebut saudara Al-Khadir. Nombor 4. Silakan lagi baca tadi. Siapa? Muhsin tadi. Silakan. Tak nampak doktor. Maulana sebab saya guna phone. Okay, nampak. Ya. Tak Yang nampak keempat, nota ni nampak ke tidak? nota nombor 3 kita rasa terlepas tadi kan, doktor? Maulana. Dah, sudah. Ini nombor 4. Sudah nombor 4. Okey, nombor 4, isnad hadis 3089 ini dhaif. Di dalamnya ada perawi bernama Abu Mangdur Al-Khazraji. Di dalam Al-Khulasah muka surat 469 menulis, 61. Abu Mangdur yang meriwayatkan daripada bapa saudara sebelah bapanya, yakni pakciknya itu majhul. Ibnu Ishaq meriwayatkan hadisnya. Di dalam At-Taqrib, Hafiz Ibn Hajar menulis Abu Mangdur Asy-Syami, perawi dari tabaqah ke-6 itu majhul. Pakciknya juga majhul. Tidak terdapat namanya di dalam kitab-kitab Rijalul Hadis. Walaupun hadis ini dhaif, maknanya secara burung, terutamanya yang berkaitan dengan tajuk bab, tetap benar lantaran ia bersesuaian dengan apa yang tersebut di dalam Al-Quran. Darjatnya juga boleh meningkat naik sehingga menjadi hasan li ghairih dan sahih li ghairih kerana syawahidnya yang banyak. Kerana itulah Imam Abu Dawud menerimanya. Antara ayat Al-Quran yang bersesuaian dengannya ialah firman Allah Subhanahu wa taala seperti berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma asabakum min musibah fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Bermaksud, dan apa jua yang menimpa kamu berupa kesusahan, yakni musibah, maka ia disebabkan oleh apa yang kamu sendiri lakukan, yakni berupa perbuatan-perbuatan yang salah dan berdosa. Dan dalam pada itu Allah memaafkan sebahagian besar dari dosa-dosa kamu. Surah Asy-Syu'ara ayat 30. Antara syawahid, teruskan Tuan. Asy-Syura ayat 30. Antara syawahid bagi hadis 3089 ini pula ialah hadis-hadis berikut. An Aisyah qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min maradin aw waja'in yusibu al-mu'mina illa kana kafaratan li dhanbihi hatta ash-shawkati yushakuha aw an-nakbati yunkabuha. Bermaksud, Aisyah meriwayatkan katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada satu pun penyakit atau kesakitan yang menimpa orang mukmin melainkan ia menjadi kafarah, yakni penghapus dosanya, sehingga kan duri yang menyucuknya sekalipun atau bencana yang menimpanya. Hadis riwayat Abdul Razzaq, Ahmad, Ishaq bin Rahawai, Ibn Hibban dan Al-Baihaqi. Terus. Ya. Syawahid yang kedua daripada hadis Rasulullah SAW adalah an Abi Sa'id al-Khudri wa Abi Hurairah annahuma sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innal mu'mina la yusibuhu wasabun wala nasabun wala hazanan wala saqamun wala adhan hatta al-hammu yuhimmuhu illa yukaffiru Allahu anhu min sayyi'atihi. Bermaksud, Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu dan Abu Hurairah meriwayatkan bahawa mereka berdua telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada penyakit yang berpanjangan, kepenatan, kesedihan, penyakit biasa, gangguan, sehingga kan kesedihan yang dialami oleh seorang mukmin, melainkan Allah mengkafarahkan, yakni menghapuskan dengan sebabnya dosa-dosanya. Hadis riwayat Ahmad, Muslim,
Ibnu Abi Syaibah dan Al-Baihaqi. Teruskan. Yang ketiga, an Abdullah qal dakhaltu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yu'aku famasistuhu faqultu ya Rasulullah innaka latu'aku wa'kan shadida qal ajal inni aw'aku kama yu'aku rajulan Okay, عفوا إني أوعك كما يوعك رجلان منكم قلت إن لك أجرين قال نعم والذي نفسي بيده ما على الأرض مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه إلا حط الله عنه به خطاياه كما تحط الشجرة ورقها. Bermaksud Abdullah bercerita, katanya aku masuk menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika baginda sallallahu alaihi wasallam sedang demam. Aku menyentuhnya lalu berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau sedang demam teruk. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyahut dengan katanya, ya, aku demam seperti dua orang di kalanganmu demam. Kata Abdullah, kalau begitu engkau dapat 2 pahalakah? Baginda menjawab, ya, demi Tuhan yang nyawaku berada di tangannya. Tidak ada seorang pun orang Muslim yang ditimpa gangguan, baik penyakit atau... Saya tak dengar, putus ke? Okey. Teruskan, atau lain-lain. Okey, atau lain, mana tadi? Atau lain-lain melainkan Allah menggugurkan daripadanya dosa-dosanya seperti mana pokok menggugurkan daun-daunnya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Ahmad, Ibn Hibban, Ad-Darimi, Ibnu Abi Syaibah dan lain-lain. Kesimpulannya ialah yang betul dan yang ini dah lain. Ini nota lain. Nota lain. Okay. Jadi itulah, walaupun hadis ini sanad Abu Daud ini dhaif, tetapi dia ada banyak syawahidnya. Dan oleh kerana makna dia tu sesuai dengan Al-Quran, jadi kita boleh pakai juga. Sebab itu kalau kita kira Imam Abu Daud ni kitab Sunan ni dia lebih kepada fiqh. Kalau fiqh, hukum hakam, mestilah hadis tu paling tidak hasan. Jadi kalau dhaif macam mana? Apa sebab Imam Abu Daud ni nak berdalil dengan hadis dhaif? Jadi jawabnya itu kita kena faham. Sunan Abi Daud sama seperti Sunan Tirmizi, tidak semua hadis-hadisnya sahih dan hasan, sanad dia. Banyak daripadanya tidak sahih, dhaif. Tetapi dikemukakan juga, dibawakan juga untuk menceritakan kepada kita, memaklumkan kepada kita bahawa pegangan yang sebenarnya dalam perkara ini bukan hadis dengan sanad ini. Ini untuk kamu tahu sanad itu saja. Mana sanad yang dhaif macam ni pun ada. Yang sebenarnya menjadi pegangan bukan hadis ini, tapi hadis fil bab. Maknanya hadis dalam bab ni ada banyak lagi. Yang sebahagiannya bertaraf hasan, sebahagiannya bertaraf sahih. Jadi dengan sebab itu kita boleh kata hadis dhaif ni hasan li ghairi. Dia tu sendiri dhaif, tapi dengan sebab ada syawahid yang lain, riwayat sahabat yang lain, dia jadi hasan. Kalau hadis itu bertaraf hasan, kalau hadis lain itu bertaraf sahih, jadi kita boleh kata juga kepada hadis yang dhaif ni sahih li ghairi, mengambil kira yang sahih tu. Macam yang kita kemuka di syawahid dia ni sahih semua ni. Sahih semua. Paling tidak pun ia hasan. Kalau Quran tu tak kira lah, memang Quran ni pun jadi penyakit apa semua dia termasuk dalam musibah. Jadi musibah ni ada 2. Fabima kasabat aidikum, disebabkan kamu sendiri makan tu tak kena cara. Misalnya doktor kata tak betul tu cara tu makan itu, kita makan ikut suka hati kita, itu dengan sebab kita sendirilah. Fabima kasabat aidikum tu 2-3 kali makan nasi putih tu. Minum air lagi, makan pengak lagi, macam-macam manis-manis tu kan. Tidak fabima kasabat aidikum apa? Memang fabima kasabat aidikum. Tapi apa ni? Wa ya'fu an katsir. Allah memaafkan sebahagian besar dari dosa-dosamu. Dengan sebab apa? Mana dengan sebab malapetaka yang menimpa kita tu kita sabar, kita terima, jadi Allah boleh maafkan. Ini dah sama dengan hadis yang kita baca tadi. Dia boleh menghapuskan dosa. Sama dengan tajuk yang Imam Abu Daud buat tu. Mana betul lah kalau kata penyakit-penyakit ni boleh menghapuskan dosa. Tetapi dia tidak kata semua penyakit. Cuba perhatikan. Tajuk yang dia buat ni. Ni ya. Al-amradil mukaffirah lidhunub.
Ni semua ni al-amrad ini apa ni? Makrifah ni. Pada orang yang belajar bahasa Arab dia tahu. Penyakit-penyakit yang menghapuskan dosa ni ada yang tertentu. Ada sifat-sifatnya yang menghapuskan dosa ni. Iaitu yang kita sebut tadi lah. Sabar, apa semua tu. Di situlah kata wa ya'fu an katsir tu. Cumanya ayat itu sebutkan musibah. Musibah ni termasuklah. Penyakit ni pun musibah juga. Tapi kalau hadis tu memang jelas. Hadis syawahid tu. Kalau di sini, hadis ni Amir Ar-Rami, dia ni memang sahabat pun. Tetapi adakah dia saja yang meriwayatkan hadis ini dengan sanad ni? Tidak. Banyak lagi orang lain. Abu Manzur ini disebut ni majhul. Pakcik dia majhul. Ni Ibnu Ishaq kata haddatsani rajulun min ahli Syam. Ada seorang lelaki penduduk Syam, orang panggil dia Abu Manzur dengan jelas ada sebut siapa. Jadi majhul. Pakcik dia pun majhul. Dia kata bapak saudara saya. Kalau Abu Mansur kata bapak saudara saya, jadi ammi tadi tu majhul. Tak tahu. Kalau ambi ni kata bapak saudara dia pula, lagi jauh. Jadi 3 orang pula majhul di sini. Sebab itulah jadi dhaif. Tetapi ada syawahid. Syawahid itu maksudnya selain daripada sahabat ini, ada sahabat lain meriwayatkan benda yang sama. Bahawa penyakit-penyakit ini kalau kena raya, dia boleh menghapuskan dosa kita. Itu benar. Betul. Itu sahih. Itu sahih. Seperti di sini lah. Sebab itu kita kena berhati-hati. Ada hadis dalam Abu Daud ini banyak yang tidak sahih. Tapi kita muskil. Kenapa Imam Abu Daud kemukakan juga dhaif? Satu, kita kena ingat ini bab targhib dan tarhib. Ini bab targhib. Targhib menggalakkan. Tidak kata kecewa orang yang sakit tu jadi sedih. Tidak. Jadi ini satu macam galakkan. Berangsang kepada dia. Dan tidak mendukacitakan dia. Dia jadi rasa lega dengan sebab ada ini. Jadi untuk maksud-maksud ini, satunya hadis yang dhaif, tidak dhaif sangat. Sebab apa? Sebab ada hadis lain yang sama maksud dengannya. Itu boleh kita kemukakan sebagai sokongan. Itu maksud Imam Abu Daudnya. Sebagai sokongan. Jadi hadis ini yang utamanya yang untuk buat pegangan bukan dengan hadis ini dengan sanad ini, tidak. Yang lain. Yang lain itu mana? Inilah antaranya yang saya sebut ini. Biasanya kalau saya buat dengan font ini isyarat kepada sahih ataupun paling tidak hasan. Kalau saya buat dengan apa nama ni ni macam apa ni? Ini tak apalah, ini lain, ini petikkan. Kalau hadis itu yang dikemukakan itu dengan font Times Roman, itu bermasalah. Hadis itu tidak sahih. Umumnya biasanya saya buat begitulah, tapi kena tengoklah juga. Jadi macam ni Abu Sa'id Al-Khudri lagi, Abu Hurairah lagi, Aisyah lagi. Inilah dikatakan syawahid. Sahabat lain, Abdullah bin Mas'ud lagi. Ramai ni, semua ni menceritakan benda yang sama. Jadi dengan sebab itu hadis tadi boleh kita pakai. Jadi jangan lagi duk muskil kenapa Imam Abu Daud kemukakan hadis dhaif. Dan kita pun kata ini menunjukkan hadis dhaif itu boleh pakai secara mutlak begitu. Jangan begitu. Yang boleh pakai itu hadis dhaif yang tidak dhaif jiddan. Jadi di sini tidak dhaif jiddan. Apa sebab? Sebab banyak syawahidnya yang sahih. Dan makna dia pun sesuai dengan Al-Quran. Ajaran Al-Quran. Sesuai dengan hadis-hadis sahih. Dan hadis-hadis hasan. Jadi yang sebenarnya menjadi pegangan dalam bab ini ialah hadis-hadis yang sahih ni. Hadis-hadis yang sahih ni. Ni yang menjadi pegangannya. 3 saya kemukakan di sini sebagai contoh ni. 3 yang saya kemukakan. Ini yang jadi pegangan sebenarnya. Dalam ni jelas sebut marad, wajak, sakit. Sakit. Wajak, kesakitan. Di sini pula disebut wasab, wala nasab, wala hazan, wala saqam. Jadi wasab ni apa? Penyakit yang berpanjangan, lama sakit. Macam tu pun menghapuskan dosa juga. Kemudian disebut saqam. Saqam ni sakit biasa.
Ikutlah sakit kepala ke apa ke, sakit biasa. Ini pun menghapuskan dosa juga. Ini sahih. Jadi ini sebenarnya menjadi pegangan Abu Daud dan sesiapa pun. Jadi kenapa dia buat mari hadis dhaif ni? Kita kata, apa tujuan? Jadi kena faham. Kena faham. Imam hadis ni biasa dia buat mari hadis-hadis dhaif ni untuk perkenalkan sanad. Perkenalkan sanad. Dia nak ceritanya selain yang sahih, yang maklum itu, yang Imam Bukhari telah buat dah, Imam Muslim telah buat dah, jadi aku nak kemuka yang macam lain pula. Macam mana? Sanadnya yang dikemukakan dhaif, tetapi kandungan dia itu sahih berdasarkan hadis-hadis yang lain. Kita boleh pakai. Jadi bukan semata-mata hadis dhaif yang menjadi pegangannya, tak. Yang menjadi pegangannya keseluruhan hadis berkenaan dengan bab tu, yang kita panggil ahadithul bab. Hadis-hadis dalam bab itu yang kita kira. Itulah maksud Imam Abu Daud. Dia nak perkenalkan perawi. Kalau tidak, kita nak kenal macam mana perawi dhaif. Kalau semuanya macam Bukhari, sanadnya itu sahih, perawi-perawi yang kuat-kuat. Bila kita nak kenal perawi yang tak kuat? Adakah perawi-perawi yang tak kuat tu semua yang dia riwayatkan itu semuanya mengaruh? Tidaklah juga begitu. Jadi cuba tengok antara itu maksud dia. Sama juga Imam Tirmizi, begitu juga. An Amir Ar-Rami Akhil Khadir, kata dia. Baik, kita pergi lagi kepada sekejap sejam setengah ni, sekejap habis dah masa. Kita pergi lagi kepada nota 5 tadi. Nota 5. Siapa nak baca pula ni nota 5? Silakan. Nota 5 ni berkenaan dengan Khadir ke Khudr. Ni. Kata beliau ni, menurut An-Nufaili, ni kata Abu Daud. Ni kata Abu Daud ni penting ni. Inilah di dalam Sunan Abi Daud yang tidak ada dalam kitab lain. Bila dia kata Abu Daud, di situ kena beri perhatian. Kena beri perhatian. Ada sesuatu yang dia nak sebut itu. Jadi ini cuba perhatikan. Semua nampak ke ni? Yang saya tunjuk ni nampak ke tidak? Nampak. Nota tu. Cuba tengok ni. Ni Abdullah bin Muhammad An-Nufaili meriwayatkan kepada kami. Siapa kata? Abu Daud kata. Abu Daud kata. Lepas tu dia apa sebut? Kata Abu Daud. Menurut An-Nufaili, inilah Abdullah bin Muhammad An-Nufaili, guru dia. Dia adalah Al-Khudr, bukan Khadir. Saudara Al-Khadir. Sebenarnya kata guru dia An-Nufaili, yakni Abdullah bin Muhammad An-Nufaili ini, sebenarnya sebutan yang sebenarnya bukan Khadir. Sebutan yang sebenarnya Al-Khudr. Ni Al-Khudr. Akan tetapi demikianlah ia disebut perawi. Jadi perawi di atas Abdullah bin Muhammad An-Nufaili ni siapa? Ni Muhammad bin Salamah. Muhammad bin Salamah ni sebut kepada dia Khadir, Al-Khadir. Padahal guru dia tahu itu sebenarnya Al-Khudr, bukan Al-Khadir. Tapi dah dia sebut begitu, jadi dia pun ukir begitulah. Al-Khadir. Ini qala Abu Daud. Tetapi demikianlah ia disebut perawi. Ini nombor 5, nota nombor 5. Jadi maksudnya, kesimpulannya ialah yang betulnya dan yang masyhur berkenaan dengan nama saudara Amir itu ialah Al-Khudr. Tetapi guruku, yakni Muhammad bin Salamah, menyebutnya Al-Khadir. Maksud dia, yang dia sebut gitu, apa yang disebutnya itu tidak sahih dan tidak masyhur. Ini komen guru Imam Abu Daud. Dan Imam Abu Daud nukilkan dengan katanya qala Abu Daud. Tadi saya dah sebut dah, saya dah tunjuk dah. Ni buku ni. Ni kalau dalam bahasa Urdu, Falahu Buhbud. Ni bincang tentang qala Abu Daud sahaja. Macam tadi lah, qala Abu Daud. Itu boleh jadi keliru tu. Boleh jadi keliru. Jadi apa maksud ni Khadir ke Al-Khudr? Jadi dia kata guru dia sebut Al-Khadir, Muhammad bin Salamah. Tapi yang sebetulnya Al-Khudr di situ. Yang masyhur, yang lebih sahihnya yang tu. Tapi dah dia sebut begitu, saya riwayatkan begitulah. Ini
Ini tidak rumit lagi, tempat-tempat yang rumit, yang berbelit-belit, lagilah. Dengan sebab itu kita perlu ada kitab-kitab macam ni. Tapi ini dalam bahasa Urdu. Cuma kenapa yang saya sebut baru ni, ada sahabat kita daripada Indonesia, Ibnul Qayyim tu, dia ada malam ni rasanya. Ada ke tidak Ibnul Qayyim? Ada. Ada, cuba tengok. Cuba tengok di sini. Saya nak bagi contoh ni. Kelebihan Badlul Majhud. Kenapa Ibnul Qayyim tanya hari itu, saya lebih merujuk kepada Badlul Majhud. Sebenarnya saya tidak merujuk kepada Badlul Majhud sahaja. Tapi oleh kerana kita pergi mengajar di Masjid Muhammadi itu, kenalah ada satu kitab. Jadi satu kitab itu kitabnya. Kena bawa lah satu kitab kan. Jadi cuba tengok di sini. Ini yang menarik ni. Dia sebut ni. Wa qala an-Nufaili ay Abdullah ibn Muhammad Syekhul Musannif. Ini Imam Abu Daud, Syekh Imam Abu Daud lah. Huwa yani lafzul khadir بفتح الخاء وكسر الضاد المعجمتين صوابه الخضر بضم الخاء المعجمة وسكون الضاد المعجمة هذا هو الصواب. Maksudnya inilah yang betul. Walakin kadha, tetapi بفتح الخاء وكسر الضاد qala ar-rawi. Jadi rawinya iaitu Muhammad bin Salamah. Dia kata dengan fathah kha dan kasrah dhad, Khadir, dia sebut gitu. Jadi kesimpulannya, anna as-sawab wal mashhur fi hadha al-lafz huwa al-khudr. Walakin qala Syekh Muhammad bin Salamah bi fath al-kha al-mu'jamah wa kasr ad-dhad al-mu'jamah wa huwa ghairu sahih atau ghairu mashhur. Nampak ke tidak Ibnul Qayyim? Dan orang-orang lain pun nampak ke tidak? Nampak. Ini kelebihan. Bila Imam Abu Daud kata qala Abu Daud, itu kena beri perhatian. Qala Abu Daud, dia ada sesuatu nak cerita khususnya tentang sanad. Maknanya Imam Abu Daud ni teliti. Dari segi baris begitu pun dia teliti. Dia ingat guru dia kata, guru dia komen di sini. Terhadap perawi, mana guru kepada guru dia lah. Guru kepada guru dia sebut Khadir. Jadi guru dia, guru Imam Abu Daud, Abdullah bin Muhammad An-Nufaili, dia kata itu tak tepat itu. Yang tepatnya Al-Khudr. Dia ingat, dia sebut benda tu. Jadi Muhammad bin Salamah, kita tahulah Muhammad bin Salamah ni memang meriwayatkan dengan menyebut sanad tu Khadir, Al-Khadir, bukan Al-Khudr. Tetapi yang lebih tepat, yang masyhurnya ialah Al-Khudr. Begitu juga kalau sahabat-sahabat sekalian, para hadirin dan hadirat sekalian yang hadir pada malam ini, kalau tengok di dalam Aunul Ma'bud pun sama. Aunul Ma'bud pun ada sebut juga benda ni. Tetapi banyak tempat Aunul Ma'bud tak ada. Dia tak sebut semua. Tapi kalau Badlul Majhud, dia hampir semua dia sebut. Itu antara yang istimewa. Sedangkan itulah tempat orang tergelincir. Tempat orang-orang yang baca Sunan Abu Daud boleh tergelincir di situ. Di situ dikira tempat yang rumit dalam Sunan Abi Daud. Kalau dalam Bukhari, tempat yang rumit apabila Imam Bukhari kata qala ba'dun nas. Situ tempat rumit, dia kena beri perhatian. Kena betul-betul beri perhatian. Kalau tidak jadi salah faham. Qala ba'dun nas. Tapi qala ba'dun nas Imam Bukhari itu dia dalam jilid kedua. Baru banyak. Sebelum jilid satu dia tak banyak. Kalau dalam ni yang kita kena berhati-hati, kena beri perhatian, iaitu bila Imam Abu Daud kata qala Abu Daud. Di situ ni banyak dah kita dah bertemu dah ni. Malam pertama ni dah bertemu dah banyak ni. Dia kata Abu Daud. Kata Abu Daud ni. Kita dah itulah. Saya ingat sempatlah juga satu hadis malam ni. Nampak gaya tak boleh. Kecuali kalau bersedia sampai pukul 12. Tapi saya kena jaga masa lah ya. Kita semua masing-masing ada hal pula. Jadi saya rasa malam ni hanya setakat itu, tak sempat dah kita nak meneruskan lagi. Jadi sekurang-kurangnya dah tahu cara Imam Abu Daud tu kan. Dah tahu cara dia tu memang menarik sebenarnya. Kalau kita hadis tu kita belajar dengan cara begini, memang menarik. Terutamanya kesenian dia terletak pada penyusunan kitab-kitab dia.
kitab ni selepas kitab ni, itu memang menarik. Jadi hadis malam ni tak sempat baca. Kita baca sepintas lalu dan nota dah ada tu, nak baca sendiri bacalah. Itu nota tu alhamdulillah okey dah. Boleh terus terima pakailah. Cumanya mungkin kalau kita nak buat lebih kemas lagi, kena kemas lagi lah. Tapi itu pun dah banyak dah sebenarnya. Dalam syarah-syarah tadi sebenarnya setengah-setengah tu sikit sangat. Sikit sangat. Jadi yang kita buat ni pun dah banyak dah. Jadi saya rasa sekadar itulah. Atau nak soal jawab dahulu sekejap? Ada soalan mungkin boleh tanya ke Ustaz? Ya, silakan. Okey, kita dapati banyak dalam bab tarhib wa targhib ni, targhib ataupun tarhib ni, Ya. banyak hadis yang dhaif dalam tu. Betul. Jadi adakah kita boleh buat satu nota mengatakan kebanyakan hadis-hadis yang berada dalam bab targhib wa tarhib ini adalah hadis dhaif? Boleh tak kita letak betul hadis dhaif yang kita buat satu ta'liqan bagi ataupun tawdihan ataupun tafsiran bagi itu, kita letakkan mu'zamul ahadithihi, kebanyakan hadis-hadisnya dhaiful isnad sahihul ma'na. Boleh tak Maulana? Tidak juga. Tidak Sebab ada juga yang maknanya tak tepat pun. Hmm. Boleh. Tapi tak nafilah. Targhib banyak hadis dhaif. Kena tengok dulu. Mana yang bersesuaian dengan hadis sahih, sesuai dengan Quran, okey, boleh terima. Ya. Maknanya kita anggap dhaifnya tidak kuat. Ya. Kalau nak kira 2-3 orang tu betul-betul majhul itu dhaif. Nak kira di situ. Tapi oleh kerana dari sudut makna dia tu syawahid dia tu banyak. Jadi kita katakan Imam Abu Daud sebenarnya pegangan dia dan orang-orang lain pun yang sahih tu, tapi dia kemukakan di sini yang dhaif. Jadi dia nak ceritanya yang dhaif dalam keadaan ini menyokong yang kuat itu. Yang kuat itulah tetap sepatutnya menjadi pegangan semua kita. Wallahu a'lam. Bolehkah Maulana contohkan kitab-kitab dalam bab targhib wa tarhib ini yang kita boleh pegang sebagai kebanyakan hadisnya adalah hadis yang sahih fil isnad ke apa tu, sahih fil makna ke? Ya. Ini benda macam tu boleh tak Maulana boleh contohkan? Saya ada sebut dah di sini untuk hadis yang kedua ni. Saya dah sebut dia. Cuba tengok di sini sekejap Hadis kita ada 2 hadis malam ni tadi dah baca tadi. Ni hadis yang kedua juga sebenarnya dhaif. Yang Imam Abu Daud bawa ni. Ni qala Abu Daud. Pula ada qala Abu Daud pula sini. Ni. Yang ni pun dhaif juga. Ini pun Imam Abu Daud ambil daripada Abdullah bin Muhammad An-Nufaili. Tapi 2 orang guru dia. Ibrahim bin Mahdi Al-Misrisi. Jadi ini pun dhaif juga. Kita nak ringkaskan, saya dah sebut dah di sini. Jadi hadis ni walaupun di sudut sanad hadis ini dhaif, namun tarafnya meningkat naik kerana ada beberapa syawahidnya. Maka boleh juga dikatakan hadis ini hasan dengan maksud hasan li ghairi, atau sahih dengan maksud sahih li ghairi. Lihat sebahagian daripada di dalam nota ni syawahidnya di dalam At-Targhib wa Tarhib ni karangan Al-Munziri, jilid 4 muka surat 281 hingga 284. Di sini dalam ni Al-Munziri ni antara yang terbaik sebenarnya. Sebab dia tokoh hadis juga. Jadi dia sebut tu kuat ke tidak kuat dhaifnya, kemudian ada syawahid dia sebut. Jadi senang kita nak tahu hadis ni dhaif ke tidak ke. Kalau dhaif sejauh mana, dhaif kuat ke dhaif ringan. Saya rasa antara yang terbaik kitab At-Targhib wa Tarhib ialah Al-Munziri ni. Yang ni. Jadi kalau kita nak tengok hadis nombor 2 ni yang Imam Abu Daud sebut ni yang dhaif ni, dia ada banyak lagi syawahid dia. Nak tengok syawahid dia, tengok sini. Boleh. Inilah. Selain daripada tu dalam Sahih Ibn Hibban juga hadis nombor ni. Ini juga sahih dan ataupun hasan, boleh kita kata hadis Abu Daud ini hasan ataupun sahih li ghairi kerana ada di dalam Sahih Ibn Hibban. Begitulah. Jadi kena semak banyak jugalah. Tidak kata setiap hadisnya boleh kita kata mesti ada maknanya yang sahih, mesti ada syahid. Kena tengok dulu. Kalau betul-betul ada, iyalah, tak apa. Begitulah. Jadi malam ni saya rasa setakat itulah ya. Sebab panjang dah. Kita terpaksa kena tangguhkan.
Jadi sekadar itulah untuk malam ini. Assalamualaikum. Wallahu a'lam. Assalamualaikum.